إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi dalam siri pengajian kita di dalam kitab Ensiklopedia Fiqh Praktis daripada Al-Quran dan Sunnah, karangan Syekh Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan seingat saya dalam pertemuan kita yang sebelum ini, kita telah masuk dalam bab berkenaan tentang wudu, ya. Dan kita telah menyebutkan tentang, ya, perkara-perkara pembatal wudu, ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam kitab, ya, terjemahan Fiqh Praktis ni, halaman 104, ya. Jadi kita telah membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Di mana ada berapa perkara kesemuanya, ya. Ada 5, ya. Jadi inilah dia perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya, tidak ada lain selain daripadanya, ya. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan di halaman 111, ya, berkenaan tentang hal-hal yang, macam mana kita nak kata, boleh betulkan sikitlah, ya. Hal-hal yang disangka, ya. Hal-hal yang disangka membatalkan wudu tetapi hakikatnya tidak, ya. Mana yang kita dapat betulkan, kita betulkanlah, ya. Ya. Terjemahan tu, ya. Sebab terjemahan ni satu hal lagi, ya. Baik. Perkara-perkara yang disangka membatalkan wudu tetapi hakikatnya tidak. Ya, ini perkara-perkara yang akan kita bincangkan ni juga. Ini satu yang kita perlu tahu, ya, mengenangkan banyaknya kekeliruan, ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, ya, berkaitan tentangnya, ya. Baik, kita lihat perkara pertama yang disangka membatalkan wudu. Yang ini rata-rata masyarakat Islam, ya, menyangka atau barangkali kerana kejahilan ataupun barangkali kerana pendapat, ya, pendapat mazhab, ya, ataupun pendapat ulama-ulama, ya, yang menyatakan sebegitu, ya. Tetapi apabila diperincikan atau apabila diperhalusi permasalahan ini berpandukan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis seperti mana sepatutnya, kita mendapati bahawa ia tidak seperti mana yang disangka atau tidak seperti mana yang disimpulkan atau seperti mana dalam pendapat mazhab, ya. Baik, kita lihat yang pertama, menyentuh kemaluan tanpa syahwat, ya. Kalau kita masih ingat tentang bab yang sebelum ni, berkenaan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, antara yang kita telah sebutkan sebelum ini, ya, adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, ya, itu membatalkan wudu. Jadi maksud sebaliknya apa? Menyentuh kemaluan tanpa syahwat
tidak membatalkan wuduk. Ya, itu maksud sebaliknya lah. Jadi seperti mana yang disebutkan di sini. Hal ini seperti mana yang kita juga insya-Allah kita telah bincangkan, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat, ya. Perkara ini disimpulkan hasil daripada kita memahami dua nas atau dua hadis daripada Nabi, yang mana kalau kita lihat zahirnya seakan-akan bertentangan, bercanggahan antara satu sama lain, ya, seperti mana hadis Busrah, ya, bin Safwan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda, sekiranya seorang kamu menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi zahir hadis ini menunjukkan bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk secara mutlak, seperti mana sebahagian mazhab berpendapat sebegitu, ya. Tetapi hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang juga sabit daripada Nabi, di mana baginda bersabda, ya, hadis Talq bin Ali, di mana apabila baginda ditanya tentang menyentuh kemaluan, ternyata baginda mengatakan, wahal huwa illa bid'atun mink, tidaklah ia melainkan sebahagian daripada tubuh badan kamu, yang bererti tidak membatalkan wuduk. Jadi hadis Busrah menyatakan membatalkan, hadis Talq menyatakan tidak membatalkan. Jadi ya, seolah-olah bertentangan. Maka para ulama, ya, khususnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, mereka, kita dalam apabila berdepan dengan hadis, sekiranya kedua-duanya sabit, ya, tetapi zahirnya bertentangan, apa yang perlu kita buat, tanggungjawab kita ialah kita supaya mengharmonikan, kita perlu selaraskan. Sama sekali tidak boleh kita mengambil satu dan kita menolak yang satu lain, ya, kerana itu bertentangan, itu bercanggah, kerana kedua-duanya hadis sahih daripada Nabi. Maka para ulama, ya, menyimpulkan bahawa, ya, tidak ada percanggahan. Sebaliknya apabila diharmonikan, diselaraskan, ya, kita membuat kesimpulan, ya, mereka membuat kesimpulan bahawa ia akan membatalkan wuduk kalau sekiranya ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak membatalkan wuduk, ya. Baik, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, menyentuh wanita atau menyentuh perempuan. Saya kira mungkin kalau perempuan, wanita atau perempuan lah, ya, samalah. Menyentuh wanita sekiranya, ya, tidak sampai, ya, mengeluarkan mazi ataupun mani, ya. Menyentuh wanita sekiranya tidak sampai mengeluarkan mazi ataupun mani, ya, ini juga satu perkara yang memang kalau kita lihat masyarakat kita, memang persoalan ni sering timbul, ya. Adakah sentuh perempuan, ya, tak kira mahram ataupun tidak. Ini perincian dia, ya, kita kena faham jugalah. Tak kira mahram ataupun tidak, membatalkan wuduk atau tidak membatalkan wuduk, ya. Perhatikan, permasalahan yang kita sedang bincangkan adalah tentang wuduk itu, bukan soal halal haram. Kerana kalau sentuh perempuan bukan mahram, apa hukumnya? Haram, ya. Kalau sentuh perempuan mahram, ya, yang mahram maknanya tak boleh kahwin, bukan mahram maknanya boleh kahwin. Itu maknanya mahram tu, mahram tu dari perkataan haram lah, ya. Haram apa? Haram kahwin, ya. Jadi kalau sentuh perempuan mahram, ibu kita, adik-beradik perempuan kita, kalau bagi lelaki lah, ya, anak perempuan dan seumpamanya, membatalkan wuduk atau tidak? Ini persoalan, ya, bukan masalah halal ataupun haram, ya. Bezakan antara halal haram dan membatalkan wuduk atau tidak. Jadi di sini kita kata menyentuh wanita mahram ataupun tidak, sekiranya tidak sampai mengeluarkan mazi ataupun mani, maknanya tidak ada pergerakan syahwat di situlah, ya.
maka ia tidak akan membatalkan wudu. Ya, berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi anutan masyarakat kita. Ya, bahkan persoalan ni sering diajukan, sering timbul, khususnya apabila mereka pergi buat haji ataupun umrah. Ya, banyak selalu tanya, sebab apa yang berlaku bila sampai kat sana, bila tawaf secara khasnya, bila tengah ramai-ramai itu sesak kan, ya, maka lagi-lagi lelaki pakai ihram, ya. Ihram kan tahulah kan, bila nak umrah tu kan dia kena tonjolkan muscle dia yang mungkin tak ada, ya. Jadi kebarangkalian untuk bersentuh, ya, memang akan berlaku lah, sebab perempuan pula, ya, dia menzahirkan wajah dan kedua telapak tangan, ya, dalam ketika berihram. Perempuan dia memang perlu dia perlu menzahirkan wajah dan kedua telapak tangan. Kalau lelaki pula pakai kain ihram itulah, ya. Jadi kebarangkalian untuk tersentuh tu memang sangat tinggi lah. Jadi ini yang berlaku. Bila tersentuh, timbul persoalan batal atau tidak. Bila kalau dia kata aku pegang dengan mazhab Syafi'i, kata apa? Batal. Mazhab Syafi'i tak ada perincian ni, syahwat tak syahwat, sentuh je, mahram tak mahram. Lagi pula suami isteri nak berjalan beriringan, ya, masa tawaf takut hilang, ya, isteri yang tersayang, suami yang tersayang takut hilang, dipegang. Pegang sebelah. Kalau ikut mazhab, batal. Tapi bila dah batal, nak ambil wudu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jauhnya tempat wudu kan. Boleh jadi dia pergi ambil wudu, datang semula dah batal balik. Jadi akhir kerja ulang alik ambil wudu tak jadilah, ya. Tapi itulah apa yang berlaku. Ialah masyarakat kata dia orang ada satu upacara. Ini satu yang, ya, kita kena tengok jugalah. Upacara tukar mazhab. Tukar mazhab apa? Mazhab Hanbali, yang menjadi pegangan masyarakat Arab di sana. Mereka berpegang dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata apa? Tak batal wudu, ya. Sentuh wanita mahram atau bukan mahram tak batal wudu. Jadi orang masyarakat kita tengok, pendapat ni boleh pakai juga, dia kata, jadi kita kena tukar mazhab. Jadi akhirnya perbuatan mereka bukan kerana mengikut dalil, bukan kerana berpegang dengan hadis atau sunnah Nabi. Sebaliknya kerana masalah yang mereka berdepan, ya, ketika mereka mengerjakan haji atau umrah, ya. Jadi kita kata tindakan mereka untuk menukar mazhab, walaupun kalau kita perhalusi nanti kita bincang, memang pendapat tu yang sebetulnya, tetapi masyarakat kita mengambil pendapat tu bukan kerana dalil, tetapi kerana kesempitan ataupun masalah yang mereka hadapi ketika itu. Buktinya lah apabila mereka balik ke Malaysia saya tak tahu adakah di situ ada majlis kedua untuk tukar balik mazhab. Itu saya tak tahu. Yang saya tahu, bila disampai sana, dia ada majlis upacara tukar mazhab ke mazhab Hanbali. Adakah upacara untuk tukar mazhab Syafi'i balik, saya tak tahu, ya. Apapun kita kata, ini tidak sepatutnya berlaku, ya. Sebaliknya, kita dalam apa juga keadaan, kita sepatutnya berpegang dengan dalil, kita berpegang dengan perintah syarak. Kita kata kepada mereka, sekiranya mereka beriman dengan perintah syarak bahawa sentuh perempuan membatalkan wudu, maka sepatutnya itu menjadi pegangan mereka. Mana iman, baru sesak sikit dah goyah iman dengan pegangan mazhab mereka. Jadi mereka nak cari, ya, helah dan jalan keluar. Sepatutnya itu tidak berlaku. Apa pun kita kata, sebenarnya pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah, ya, menyentuh wanita sama ada mahram ataupun tidak, ya, selagi tidak mengeluarkan mazi ataupun mani, ya, tidak membatalkan wudu, ya. Hal ini seperti mana dalam hadis yang sahih, ya, daripada riwayat Abu Dawud, di mana Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh baginda, mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah mengucupnya, ya, lalu baginda tidak
mengambil wudu. Ya. Lihat hadis ni dan pegang betul-betul. Aisyah mengatakan baginda Rasulullah mengucupnya, ya. Lalu baginda tidak mengambil wudu. Maknanya baginda tidak mengambil semula wudu, ya, atau mengambil wudu. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa baginda mengucup isterinya, lalu baginda pergi solat, jadi imam dalam masjid Nabi lagi, ya, tanpa mengambil wudu, ya. Maka di sini jelas, ya, menyokong, ya, pendapat yang kita rajihkan, ya, bahawa menyentuh wanita mahram ataupun tidak membatalkan wudu selagi mana tidak keluar mazi ataupun mani. Adapun kalau keluar mazi ataupun mani, itu jelas, kita dah bincang sebelum ni, ya. Kalau keluar mazi atau mani, ya, itu akan membatalkan wudu. Kalau mazi kena ambil wudu semula, kalau mani kena mandi wajib, ya. Baik. Jadi kenyataan Aisyah ini sepatutnya menjadi panduan kita, kerana dia menyentuh masalah ini secara khususnya, sehingga tidak timbul lagi kesamaran tentang sama ada membatalkan wudu atau tidak. Kerana Aisyah mengatakan Rasulullah mengucupnya, itu lebih daripada sentuh. Itu tak ada timbul berlapik tak berlapik, tangan ke tak tangan, sentuh dengan tangan ke kaki, dengan apa juga, mengucup itu lebih daripada sentuh, ya. Pun Rasulullah, ya, tidak mengambil wudu semula, ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluarnya darah kerana luka, berbekam atau seumpamanya, ya. Keluarnya darah kerana luka, berbekam atau seumpamanya. Ini juga sering menjadi, ya, perbincangan. Adakah orang yang terluka, ya, membatalkan wudu ataupun tidak, ya? Kalau dalam mazhab, membatalkan, ya. Bahkan mereka kata kerana darah itu najis. Dia lagi complicated. Kerana darah itu najis, maka bukan sahaja membatalkan wudu, ya, bahkan perlu membersihkan kesan darah tu atau kesan luka tu. Kerana apa? Darah tu najis. Ini kita tengah cerita tentang darah manusia, ya. Kalau haiwan lagilah, ya, najis dan perlu dibersihkan. Jadi kita lihat di sini, kita nak sentuh tentang masalah luka tu, ya, bila keluar darah, luka kecil ataupun besar, ya. Jangan nak kata luka, barangkali darah tu, ya, luka tu parah, batal wudu atau tidak, itu persoalan. Maka tidak ada timbul isu sikit ataupun banyak, ya, besar ataupun kecil dan seumpamanya. Di sini kita tegaskan bahawa keluarnya darah sikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, ya, daripada luka tu, berbekam atau seumpamanya, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa disimpulkan begitu? Hal ini seperti mana dalam hadis-hadis, ya, Nabi SAW, atau lebih tepat lagi dalam satu peristiwa, ya, di mana kita ada sebut juga sebelum ni, tentang peristiwa dua orang sahabat yang sedang berkawal dalam satu peperangan yang disertai oleh Rasulullah, ya, di mana Rasulullah bergerak di hadapan, adapun mereka berdua ini ditugaskan untuk, ya, berkawal, ya, di belakang, di bahagian belakang. Mereka bergerak lambat di belakang supaya memastikan tidak ada musuh daripada orang-orang kafir yang, ya, menjejaki mereka. Maka ketika malam, tiba sampai malam, ya, dalam perjalanan balik ke Madinah, mereka berkemah, ya, dan berkawal. Jadi mereka bergilir, seorang berjaga, seorang, ya, tidur, berehat, ya. Kisahnya adalah seorang sahabat ni, ya, dia ketika gilirannya berkawal, dia kata, daripada aku berkawal duduk tak buat apa, lebih baik aku solat, ya, mengambil faedah lah daripada masa yang ada tu. Sedang dia solat,
ternyata memang ada orang kafir yang sedang mengendap di belakang, ya. Dan dia sampai pada dua orang sahabat ini dulu, ya. Sebab mereka menjadi antara tentera Islam dan Rasulullah di hadapan. Dan apabila orang kafir ini melihat sahabat ini sedang berkawal dan sedang solat, dia membaling dengan tombaknya atau dengan panahnya, ya, sehingga menusuk ni apa ni? Betul. Ni atas ni. Jangan selalu confuse, ya. Jangan buku lalu sudah. Ini peha lah, ya. Menusuk pehanya, ya. Ternyata sahabat itu terus solat, ya. Dan sehingga dia selesai solat, dia selesaikan solat dia, baru dia, dan ketika itu juga sahabat yang sedang tidur terjaga, barulah mereka bertindak ke atas orang kafir yang sedang membalingnya dengan tombak ataupun panah, ya. Apapun pendek ceritanya, hal ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah setelah itu di Madinah. Dan baginda Rasulullah tanya kepada dia, kenapa kau buat macam tu? Maknanya kenapa kau tak putuskan solat kau dan ambillah tindakan, ya, kat atas orang kafir tu. Ternyata dikatakan, ya, kerana sesungguhnya ketika itu aku sedang membaca sebuah surah dan aku tidak mahu menghentikan surah itu di pertengahan. Dia nak habiskan surah tu, ya. Jadi persoalan dia sedar atau tidak? Sedar sangatlah. Orang tusuk dengan tombak atau panah kat sini, ni bukan geli lagi, ya. Tapi kerana dia sayang dengan surah tu, kerana dia tengah khusyuk membaca surah, ya, tengah solat tu, dia nak habiskan, ya. Nampak bagaimana? Apa yang pasti Nabi tak kata, tak patut kau buat macam tu, kau dah kena tusuk, dah berdarah tidak, mestilah darah, curah-curah lagi. Tapi Rasulullah tak kata pula, solat kau batal tu, kerana luka batal wudu, bahkan darah tu najis. Nabi tak kata macam tu, ya. Sedangkan boleh ke Rasulullah berdiam diri dalam keadaan macam tu? Masa kan boleh. Rasulullah bukan macam kita, nampak benda salah, boleh jadi kita yang lemah iman diam je, malulah, nak jaga perasaan lah, nanti orang kata apalah, nanti orang kata kita Wahabi lah, teroris lah, apa benda. Tak ada. Nabi bukan macam tu, ya. Nabi kalau benda salah, memang menjadi tanggungjawab Nabi untuk tegur, kerana tanpa teguran dia macam orang nak tahu, kan? Apatah lagi dalam masalah agama. Jadi apabila Rasulullah berdiam, menunjukkan bahawa hal itu tidak ada masalah, hal itu dibolehkan, ya. Bahawa keluarnya darah kerana luka, berbekam atau seumpamanya, ya, tidak membatalkan wuduk, ya. Juga seperti mana dalam peristiwa Umar, ya, ketika dia memerintah menjadi khalifah, bagaimana Umar di hujung hayatnya dia mati dibunuh, ya, oleh seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah, ya, yang telah menusuk Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kedua, ketika mana dia sedang imam solat subuh. Dia telah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni, ya. Tetapi tidak ada apa yang pasti, ya. Abu Umar Al-Khattab, ya, cuba meneruskan solatnya, ya. Di situ menunjukkan apa, ya. Ada pun sahabat kat belakang lah yang tangkap Abu Lu'lu'ah ni kemudian, ya. Tetapi ada pun Umar, dia cuba meneruskan solatnya. Maka di situ menunjukkan, ya, memberi kepada kita kefahaman bahawa, ya, keluarnya darah, ya, kerana luka atau apa, ya, ataupun penyakit, ya, itu tidak membatalkan wuduk, insya-Allah, ya. Baik, itu yang ketiga. Perkara yang keempat, ya, yang disangka membatalkan wuduk tetapi sebenarnya tidak, ya, muntah, ya. Muntah baik sedikit ataupun banyak, ya, ia tidak membatalkan wuduk, ya. Kenapa kita kata macam tu? Prinsipnya mudah, kerana tidak ada petunjuk dalil yang menunjukkan sebegitu, ya. Ini kerana kita dalam masalah hukum, ya, batal tak batal, kita macam mana kita nak buat kesimpulan batal ke tak batal? Ikut akal kita, ikut pendapat kita untuk
mengikut kajian kita, kajian saintifik kita ke apa. Tidak. Sebaliknya, ia sentiasa kembali kepada dalil. Ya, dalil apa? Quran dan sunnah, tidak lain. Ya, itu kaedah kita, prinsip kita. Jadi dalam masalah ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa muntah membatalkan wuduk. Ya. Adapun hadis, ya, di mana Nabi SAW, ya, muntah, ya, lalu baginda berwuduk. Ada hadis baginda Rasulullah muntah, lalu selepas tu baginda berwuduk. Bagaimana dengan hadis ini? Ya, di sini kita kata datangnya kaedah usul fiqh, ya, bahawa para ulama, ya, usul fiqh, mereka menyimpulkan bahawa nak dapat hukum ada kaedah, ya. Hukum yang paling jelas adalah daripada hadis kata-kata Nabi. Ya, ini hadis kata-kata Nabi, di mana Nabi menjelaskan satu hukum, buat atau tak buat, halal ke haram ke, wajib ke apa ke. Ya, itu hukum hadis, daripada hadis yang paling jelas, ya, yang paling di atas. Ya, di bawahnya adalah hukum yang diambil daripada sunnah Nabi, atau lebih tepat lagi sunnah perbuatan Nabi. Ya, seperti mana dalam masalah kita. Di sini perincian dia. Kalau sunnah perbuatan Nabi, ya, para ulama usul fiqh kata hukum yang paling kuat boleh diambil daripada perbuatan Nabi semata-mata. Nabi tak kata apa-apa, Nabi buat je. Ya, apa kesimpulan yang boleh dibuat daripada perbuatan Nabi itu adalah bahawa perbuatan itu diharuskan, atau paling tinggi dianjurkan. Anjur maknanya sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Ya. Ini kita kata, ya, dalam masalah perbuatan Nabi, seperti mana dalam masalah kita. Maka begitulah kita simpulkan bahawa perbuatan Nabi, Nabi muntah, lepas tu Nabi ambil wuduk, paling kuat kita boleh kata ini disunatkan. Adapun kita, kalau kita nak kata kalau muntah batal wuduk, lepas tu wajib ambil wuduk, hadis Nabi, perbuatan Nabi tadi tidak menunjukkan sebegitu. Ya, kerana itu memerlukan hadis ataupun dalil yang lain, dalil tambahan yang menyokong. Ya, adapun kalau semata-mata dengan perbuatan Nabi muntah lepas tu dia ambil wuduk, kita hanya boleh simpulkan bahawa hal itu dianjurkan sahaja. Kalau nak sampai kata wajib, itu jelas, ya, kita menokok tambah atas, ya, hadis perbuatan Nabi tadi. Kerana Nabi tak kata wajib, ya, kerana tidak ada kata-kata di situ, hanya perbuatan. Boleh insya-Allah, ya. Itu secara ringkasnya lah, ya. Baik. Bolehlah muntah batal. Kalau wuduk kita jelas. Kalau puasa macam mana pula? Ya. Muntah batalkan puasa, kita kata kalau disengajakan. Ya, kalau tak sengaja tak batal. Ya. Itu dalam masalah puasa lah. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, ragu sama ada berhadas ataupun sama ada telah berhadas atau tidak. Ya. Ragu atau syak sama ada telah berhadas ataupun tidak. Ya. Apa maksudnya? Ini dalam masalah kalau kita sudah berwuduk, ya, kita sudah berwuduk secara pasti, yakin, ya. Setelah itu, jangka masa sedikit atau banyak, kita timbul ragu-ragu, ya, kita jadi sangsi, ya, syak, aku ada wuduk lagi ataupun tidak. Ini mungkin banyak berlaku lah, ya, dalam diri kita lah, ya. Aku masih ada wuduk lagi kita. Contoh, kita dah solat subuh tadi kan, tuan-tuan dan puan dah sampai kat
Ya, kelas ni mungkin ada yang tanya, ada wuduk lagi? Tidak ada. Dia masalah ni dia lebih kepada, ya, tidak berhadas. Bila kata sama ada dia telah berhadas atau tidak, dia katakan hadas tu dia lebih khusus kepada keluar angin. Ya, kerana kalau dia nak buang air besar atau kecil, itu insya-Allah dia boleh ingat lagi. Ya, tapi kadang-kadang tak ingat juga. Aku tadi dah pergi toilet ke belum? Ada ke toilet? Itu mungkin lagi masalah lah. Ya. Tapi kadang-kadang timbul kan, manusia kan sifat dia pelupa kan. Tapi lebih khusus lagi atas keluar angin tadi tu. Ya. Aku dah keluar angin ke tidak? Ya. Di sini kaedahnya. Ya. Kalau kita ragu, keraguan tadi tidak mampu untuk menolak keyakinan kita yang pertama, bahawa tadi aku dah solat subuh, dengan solat subuh tadi aku dah berwuduk. Yakin tidak? Yakinlah. Ya, bahawa kita dah solat, dengan solat tu kita dah berwuduk. Maka keyakinan kita bahawa kita dah berwuduk tadi tidak boleh ditolak dengan ragu-ragu. Bila cerita yakin, ragu-ragu, mana lagi kuat? Yakin dengan ragu-ragu, mana lagi kuat? Yakinlah. Yakin adalah pada darjat ilmu yang paling tinggi. Kita yakin, kita pasti. Memasakan ragu-ragu, syak ataupun was-was, ya, mampu menolak satu keyakinan. Itu kaedah juga tu. Ya, itu kaedah usul fiqh juga. Ya, bahawa keyakinan tidak boleh ditolak ataupun tidak boleh diatasi ataupun didahului oleh keraguan ataupun syak. Sebaliknya, keyakinan hanya boleh diatasi, hanya boleh ditolak atau disanggah dengan apa? Dengan bulldozer. Dengan keyakinan juga. Kalau kita dah wuduk tadi, lepas tu kita yakin bahawa kita memang keluar angin tadi, bahkan satu kelas semua nak pengsan, itu memang kita yakin bahawa wuduk kita apa? Dah terbatal. Kita yakin kita dah wuduk tadi, tapi lepas tu kita yakin juga bahawa wuduk kita dah terbatal dengan pembatal-pembatal wuduk. Sama ada keluar angin, ya, buang air kecil besar, ya, atau keluar mazi, keluar mani, ya, keluar wadi, secara yakin. Baru kita boleh simpulkan bahawa ya, aku telah terbatal wuduk, maka aku wajib ambil wuduk semula. Bila apa? Kita yakin. Tapi kalau kita syak, ragu-ragu, was-was, ya, itu, ya, tidak tidak akan mengganggu, gugat kedudukan wuduk kita. Ya, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari yang lain, di mana baginda mengatakan, jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, ya, dia merasa pergerakan dalam perutnya sehingga dia menjadi ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, maksud di situ keluar angin, ya, maka dia tidak boleh keluar, ya, daripada masjid. Ataupun bila kita faham, dia tidak boleh keluar daripada solatnya sehingga dia mendengar suara ataupun bunyilah, ya, itu terjemahan ni pun kita kena ni, ya, keluar bunyilah, ya, atau, ya, mencium baunya, ya. Bila tengah solat, tiba-tiba kita rasa pergerakan kat bawah, ya, ada keluar angin ke tidak, keluar angin ke tidak, ya. Kalau kita ragu, ya, kalau kita yakin lain cerita, ya. Jangan faham lepas ni kalau kita dah yakin keluar angin tapi tak ada bau, tak ada tak ada bau, tak ada bunyi. Kita yakin ada keluar tapi tak ada bau, tak ada bunyi. Silent killer lah. Ya. Batal wuduk tak? Jangan kita kata, oh, hadis ni kata tak batal. Bukan macam tu. Bukan itu maksudnya. Ini kalau kita tak yakin. Kita tak yakin ada keluar bau atau tidak. Keluar bau. Kita tak yakin ada keluar angin atau tidak. Ya. Kalau kita yakin, lain cerita. Kalau yakin maknanya batal lah. Kalau tak yakin ada keluar angin, maka apa kaedahnya? Ini Rasulullah kata, maka jangan dia keluar. Apa makna di situ?
Ini kena, itu satu hukum tu. Maknanya haram dibatalkan solat itu. Ya. Semata-mata kerana dia syak ada keluar angin, was-was. Ini lagi masalah. Ya. Maknanya tak boleh. Itu kena faham juga. Ya. Sehingga ada suara, ada bunyi ataupun ada bau. Ya. Kerana kalau ada bunyi ataupun ada bau, itu menjadi satu petunjuk jelas bahawa ia telah keluar, ya, angin, maka terbatallah wuduk dia. Ya. Selagi tak ada macam tu, maknanya tak boleh. Ya. Dia kembali kepada hukum asal bahawa dia masih lagi dalam keadaan berwuduk. Ya. Baik, kita lihat perkara yang ke-6, ya, dalam perkara-perkara yang disangka membatalkan wuduk tetapi hakikatnya tidak, ya. Merasakan keluarnya, ya, merasakan keluarnya titisan, ya, yakni dari kemaluan, atau lebih khusus yang dimaksudkan secara khasnya adalah air kencing lah, ya, merasakan adanya keluar titisan air kencing, ya, dari kemaluan, ya. Ini juga kalau kita lihat dia sama kaedahnya. Bila kata merasa, fahamlah dia tak yakin. Merasa maknanya apa? Merasa adik-beradik dengan syak atau was-was. Ini dalam bahasa Melayu kita lah. Aku rasa dia dah pergi. Aku rasa dia dah minum. Aku rasa dia dah datang. Aku rasa terkeluar angin. Aku rasa ada terkencing. Rasa tu ada satu hukum tu sebenarnya. Ya. Mungkin kita kalau kita tak faham, kita rasa ni pun kita tak rasa maknanya apa, rasa makanan ke apa ke. Bukan. Ini bukan rasa makanan. Rasa ni adalah satu pegangan dalam diri kita. Ya. Jadi bolehlah kita kata yang kita sebut tadi. Yang pertama tadi yakin, pasti, itu yang pertama, atas sekali. Di bawah dia apa? Tak apalah, ni selingan lah. Yakin atau pasti, di bawahnya sangkaan yang kuat, di tengah-tengah adalah sangkaan ataupun ragu-ragu ataupun syak. Ya, ini dekat tengah-tengah. Di bawah ni adalah, ya, apa? Apa nama tu? Rasa. Ya, atau sangka. Ini bahasa Melayu kita lah. Ya. Ini di bawah tadi apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu ni kat tengah-tengah. Ya. Kat bawah dia adalah apa? Rasa tadi. Ya. Yang paling bawah sekali adalah apa? Sangkaan lah kita kata. Ya, sangkaan semata-mata. Ya. Di sini ini kita kata, ya. Rasa kat sini, ya, sama ada dimaksud dia adalah ragu-ragu, ya, ataupun di bawah ragu-ragu tu. Ya. Ini perincian dia, tapi tak apalah. Ini cuma sekadar introduksi sajalah, ya. Itu maksud rasa. Ya. Jawab maknanya dia bukan yakin atau sangkaan yang kuat. Bukan. Apa pun kita kata, maksud rasa tu adalah di bawah yakin dan di bawah sangkaan yang kuat. Ya. Maka apa kedudukan kita? Kita abaikan. Ya. Kerana kalau kita sudah yakin bahawa kita dah wuduk, keyakinan itu tidak boleh ditolak, dinafikan dengan syak ataupun rasa-rasa ataupun sangka-sangka. Ya. Tak boleh. Kerana itu lemah di bawah keyakinan yang berada di paling tinggi, tahap paling tinggi. Ya. Jadi ini kaedah hukum kita. Ya. Seperti mana dalam ragu yang dalam perkara yang kelima tadi. Ya, cuma ini dan keenam ni dia lebih khusus lagi tentang titisan ni. Ya. Kerana sering berlaku, ya. Bila kita dah wuduk, kita dah buang air, ya. Bila kita dah buang air, kadang-kadang tak ambil wuduk lagi. Kita rasa. Perhatikan. Kita rasa, alamak, ada titisan lagi lah. Biasa. Kalau saya biasalah, saya tak tahulah tuan-tuan macam mana. Ni benda berlaku. Ya. Alamak, ada keluar air lagi titisan. Ini masalah. Pergi balik toilet, bersih balik, istinja balik, keluar balik.
Alamak. Dia dah alamak memang innalillah lah. Ya. Tak ambil wuduk lagi. Mungkin dah ambil wuduk, ada rasa lagi. Mungkin dia dah advance lagi, dia ambil wuduk, dah sampai ke masjid, dah sampai ke solat. Allahu akbar. Alamak. Kita kata ni masalah, ni orang ni bermasalah. Kenapa dia masalah? Kerana dia tak tahu hukum. Ya. Padahal tak ada benda pun. Kalau dia dah tahu, kalau dia dah faham. Maka ini kita kata rasa. Kalau dia yakin ada keluar titisan, boleh buat dek juga? Tak boleh lah. Kalau dah yakin, ya. Ini kita kata kena faham. Kita kena bezakan antara yakin dengan rasa-rasa ragu-ragu. Kalau ini pun dia tak faham, memang masalah lah. Ya. Kalau semua benda ada juga pergerakan, oh yakin tu, kacau lah. Jadi kena bezakan. Ya. Jadi kalau sekadar rasa-rasa, bukan yakin atau bukan sangkaan yang kuat, maka dia kena abaikan. Itu kaedahnya. Kerana ini satu prinsip. Kerana kalau kita tak ada prinsip ni, memang kacau kita jadi. Memang kita akan membuka satu pintu yang luas untuk syaitan. Syaitan pun akan mainkan peranan. Weh, kau dah batal tadi, weh. Kau dah keluar titisan tu. Kalau keluar ni, kau tengok buat apa ni? Pergi balik tandas. Pergi balik. Memang tu tempat dia kan? Tempat syaitan kan? Pergi balik. Kita pun sudah. Aduh. Sebab apa? Kita tak ada prinsip. Ya. Jadi betulkan prinsip tu. Ya. Kalau sekadar rasa-rasa, ragu-ragu, syak-syak, tolak ke tepi. Jauh-jauh. Jangan dilayan. Kalau kita layan je, makin lama rasa, mula-mula rasa-rasa. Lama-lama jadi yakin pula. Mana boleh rasa-rasa jadi yakin kalau hanya bermula dengan rasa-rasa tadi? Faham? Ya. Kerana itu di antara saranan, ya, orang-orang salaf dulu, ya, adalah apabila mereka buang air, antara yang disarankan, ini memang kita boleh amalkan lah. Lepas buang air, ambil celup tangan kita dalam air, lepas tu kita renjis atas pakaian, atas kemaluan kita atau pakaian kita. Ini antara satu teknik. Tujuan dia apa? Supaya lepas ni, kalau ada rasa-rasa, kita ataupun kita tertengok, ya, sepatutnya kalau rasa-rasa jangan nak ditengok-tengok. Itu satu juga. Kalau kita tengok-tengok, memang lagi kacau. Sebab rasa-rasa je. Maka kalau kita rasa-rasa, lepas tu tertengok, ada air lah, kita akan kata apa? Itu renjisan tadi. Membantu kita supaya jangan kita buka pintu syaitan tu lagi lebih luas. Ya. Maka ini antara teknik dia. Ya. Apa pun kita kata, kalau merasa saja kita kena tolak. Ya. Boleh insya-Allah. Baik, yang ketujuh, ya. Yang terakhir, tetapi sebenarnya bukan yang terakhir, nanti kita jelaskan. Memotong rambut, ya, atau kuku, ya, atau melepaskan khuf. Khuf apa? Bolehlah letak dalam kurungan, siapa yang tak tahu, adalah alas kaki, ya, yang dibuat daripada kulit, ya, ataupun stokin, ya, atau yang dibuat daripada kain, yakni stokin, ya. Ini sama hukum dia, ya. Memotong rambut atau kuku atau melepaskan khuf. Mungkin melepaskan khuf ni ada satu masalah lagi, ya. Tapi kita kata tengok memotong rumput pula. Memotong rambut ataupun kuku, ya, membatalkan wuduk? Tidak. Ya, ini mungkin dalaman, ya, setengah pendapat mazhab lah, ya. Tapi insya-Allah ini insya-Allah kita mudah nak terimalah, nak faham. Ya, memotong rambut ataupun kuku membatalkan wuduk? Tidaklah. Kenapa tak membatalkan wuduk? Kerana tak ada dalil. Semudah itu. Itu prinsip kita. Ya, kerana dalam masalah batal tak batal bukan kembali kepada akal, tapi kembali kepada dalil. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa potong rambut atau kuku, mungkin dia teringat rumput kat rumah dia tak potong lagi. Memotong rambut atau kuku, ya, tidak membatalkan wuduk, ya.
Apa maksudnya? Bila kita dah ambil wuduk, ya, laki atau perempuan, lepas tu kita potong rambut, pergi barber, potong rambut, terbatal wuduk? Tak batal. Potong kuku, terbatal wuduk? Kena ulang balik wuduk? Tak. Ya. Ataupun lebih lagi kita perincikan masalah perempuan yang haid. Dia tengah haid. Ini perincian dia lah. Dia tengah haid. Ini bagi perempuan lah secara khasnya. Masa haid, dia potong rambut. Boleh lah, tak ada masalah. Ya. Potong kuku, boleh lah, nak tunggu sampai suci balik, jenuh lah. Tapi persoalan, dia kena simpan ke rambut itu, dia kena simpan ke kuku dia. Kenapa? Sebab dia ada dalam keadaan tak suci. Dia kena tunggu suci. Bila dah suci, dia kena mandi, baru boleh solat, kan? Maka dia kena sucikan juga rambut dan kukunya yang telah dipotong. Oh, nampak macam betul juga, logik juga. Bang, agama kita bukan logik-logik, ya. Agama kita dalil Quran, hadis. Nothing more, nothing less. Boleh ya? Itu prinsip dia, ya. Jangan nak kata haid lah. Mungkin bagi lelaki jugalah, jangan suka sangat lah. Kalau kita junub, ya, maknanya kita tak mandi wajib lagi. Kita nak potong rambut, kuku, boleh, no problemo. Ya, buat. Kena basuh ke rambut dan kuku tu? Tak payah. Kenapa? Kerana tak ada dalil. Mudah kan? Agama sangat jelas, ya. Ada pun tentang masalah melepaskan khuf, ya. Ini satu masalah yang penting. Bahkan khuf ni adalah sebenarnya satu rukhsah. Rukhsah maknanya satu kelonggaran, satu kemudahan yang diberikan oleh syarak. Cuma kalau kita lihat masyarakat kita, mereka kurang appreciate, menghargainya, ya. Maka membuatkan mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan ia adalah satu rukhsah, yang mana kalau saya kira lelaki atau perempuan memang sangat-sangat disarankan untuk pakai khuf ni. Tapi mungkin akan kata, mana aku nak cari khuf? Tak, tu stocking kat rumah tu, itulah khuf kita, ya. Stocking yang kita pakai, yang kita pergi ke rumah, yang kita pergi ke pejabat dan sebagainya, pakai. Gunakan rukhsah yang diberikan. Apa dia? Ambil wuduk secara sempurna. Ini selingan lah, ini insyaAllah nanti kita akan masuk dalam bab ni. Tapi tak apa, secara ringkasnya, ambil wuduk secara sempurna, pakai stocking tu, pakai khuf tu kalau adalah. Lepas tu, kalau terbatal wuduk, cukup dengan disapu di bahagian atas kaki itu yang disaluti dengan stocking tadi. Tak payah nak cabut. Ni jemaah kita kalau pergi ke masjid ke mana, khususnya hari Jumaat, atau kat surau-surau kat pejabat, tengok macam mana jenuh nak menanggalkan kasut, kalau bertali lagi lah. Lepas tu nak buka stocking, lepas tu nak ambil wuduk, lepas tu nak masuk pejabat balik, nak pakai stocking busuk tu balik, kan? Jenuh satu kerja, kan? Ya, ini semua gara-gara jahil, kerana tak tahu kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Laki dan perempuan saya tengok sama saja, ya, dalam masalah ni, ya, dalam masyarakat kita. Jadi amalkan sunnah menyapu di atas khuf, kerana ialah satu sunnah, satu kelonggaran, satu kemudahan. Kenapa kita nak bersikap sombong diri, mengatakan bahawa, oh no thank you, I don't need it. Amboi, siapa kita ni? Ya, Allah dah bagi kemudahan, Allah dah bagi satu kelonggaran, kita pula nak action tak kena pada tempat lah, ya. Sapu sekali saja, ya. Dalam masalah sapu sekali saja, ya. Baik, di sini masalah dia, kalau ditanggalkan stocking tadi, ini senario dia. Baik, kita tadi dah ambil wuduk secara sempurna, itu syarat dia, kena ambil sempurna. Maknanya kaki itu sebelum pakai stocking kena basuh, seperti mana dalam wuduk lah, seperti. Lepas tu kita pakai stocking. Dalam ketika kita pakai stocking tadi, terbatal wuduk kita, ya. Apa kemudahannya? Kemudahan di situ adalah bila kita nak ambil wuduk balik, tak perlu nak tanggalkan stocking tu. Itu kemudahan dia. Maka kita sapu. Baik, di sini masalah kita. Sekarang kita dah sapu, boleh kita solat? Bolehlah, tak ada masalah. Itu tujuan dia, ya. Lepas kita dah sapu, ini senario dia lah. Kita sampai ke pejabat, ya. Ke mana ke? Dalam waktu pejabat tu terbatal wuduk, maka bila time solat kita ambil wuduk dan kita sapu atas stocking. Tiba lepas tu, jangka masa pendek atau panjang, dia nak tanggal stocking tu.
Kenapa? Sajalah, suka hati akulah, ya. Dia nak tanggal stokin tu, sedangkan dia dah ambil wuduk kali kedua dengan sapu saja. Di sini perincian dia. Bila dia tanggal balik stokin tu, adakah ini maknanya terbatal wuduk dia? Oh, sebab kau sapu tadi. Sekarang kalau kau dah tanggal stokin tu, kau wuduk kau terbatal dan kau kena ambil wuduk balik. Adakah begitu? Tidak. Adakah begitu? Tidak. Kalau dia tanggal balik stokin yang telah disapu tadi, dia tidak membatalkan wuduk. Bahkan kalau dia nak solat lepas tu dengan stokin, tidak ada masalah. Saya bagi contoh. Ini sangat berguna untuk kita, khususnya bagi orang yang bekerja berjabat ataupun orang yang musafir dan sebagainya. Kita nak ambil wuduk, susah kan nak tanggal stokin kat tempat wuduk kan? Kan satu kerja kan, masalah kan? Cukup disapu saja. Ya. Bahkan jangan terkejut kalau saya kata, kalau kita tengah pakai stokin, biasa kita pergi berjabat, kita keluar rumah, kita pakai apa? Kasut kan? Jangan terkejut kalau saya kata, kerana memang begitu. Kalau tak nak ditanggal kasut pun tak ada masalah. Sapu di atas kasut sahaja, yang di dalamnya ada stokin, kita tengah pakai stokin, tak ada masalah. Tapi syarak sangat memudahkan. Cuma kita tak tahu je, sebab kita tak nampak hadis tu dan kita tak menghayati. Kita nak sapu di atas stokin tu saja, tak ada masalah. Tapi di sini perincian dia. Lepas tu kalau nak masuk masjid dengan kasut, tak boleh lah. Tapi dengan stokin, boleh. Tapi katakan kita ni entah macam mana, kita segan lah, takut stokin kita berbau ke apa ke. Masyarakat pun kalau kita tengok keliling, dalam masalah dia pakai stokin, lelaki lah secara khasnya, saya tak tahu perempuan, tak pernah masuk musalah perempuan. Lelaki saya tengok rata-rata tanggalkan stokin. Sebab mungkin ada budaya masyarakat kita, dia ada stokin maknanya busuk, maknanya macam tu, dia ada apa nama, tabu ke apa. Kalau kita nak tanggal lepas tu, tak ada masalah, walaupun kita hanya menyapu di atas stokin ataupun kasut tadi. Ya. Let's say you wudu, then you sapu the stocking, then lepas you batal wudu, you take out your stocking, then you pakai balik and sapu again can? Oh, ini perincian lah. Ya, kalau kita dah batal wudu, ya, kalau kita dah batal wudu, lepas tu kita sapu, ya, boleh ya, kita sapu di atas stokin. Lepas tu kita tanggalkan stokin kita, ya. Boleh tak kita solat? Boleh. Itu insya-Allah kita dah jelas di situ, ya. Tapi di sini, lepas tu kalau dia nak pakai balik, di sini ada perincian dia lah. Kalau dia nak pakai balik, di sini perincian. Dia tak boleh pakai balik kecuali dengan wuduk yang sempurna. Ya. Ini perincian dia lah. Ya. Kerana Nabi kata, bila dalam hadisnya, apabila datang seorang sahabat tu, bila dia nak tanggalkan khuf Nabi, Nabi kata apa? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tinggalkan keduanya. Ini jangan tanggalkan kedua khuf aku, kerana sungguh aku telah memakainya dalam keadaan bersuci. Kenyataan Nabi itu menjadi hukum dalam masalah khuf ni, bahawa kaedahnya, kalau kita nak pakai khuf ataupun stokin yang kita nak sapu nanti, kaedahnya apa? Jangan kita memakainya kecuali dalam keadaan wuduk sempurna. Itu maksudnya. Bila kita kata wuduk sempurna, maknanya dalam kaki kita dah basuh. Kerana itu yang wajib. Kalau kita dah pakai, kalau kita dah ambil wuduk sempurna, lepas tu kita nak pakai stokin yang kita nak sapu kemudian, no problem, tak ada masalah. Tapi itulah dia, bila kalau dah tanggal, tak batal wuduk, tak ada masalah, kita dah kata tu. Tapi bila nak pakai balik tu, di sini kita kata kembali kepada hadis Nabi tadi. Nak pakai saja stokin tu, kena berada dalam keadaan wuduk yang sempurna. Mungkin saya boleh perincikan lagi lah, ginilah. Tapi saya takut tuan-tuan dan puan keliru je, sebab dia ada perincian. Kalau kita nak tak terminum pula. Kalau kita nak pakai balik stokin tadi, ni senario, kita dah tanggalkan, boleh solat? Boleh. Itu masalah kita yang kita dah bincangkan. Lepas tu dia nak pakai balik kerana sejuk, apa-apa juga
alasan selain daripada tujuan untuk nak sapu untuk kali yang kedua atau ketiga, boleh. Kerana dia dalam keadaan wuduk, kita dah kata tadi. Tapi kalau dia nak pakai balik kerana untuk nak sapu untuk nanti kalau dia terbatal, di situ tak boleh. Boleh faham? Tak faham? Okey. Dia dah ambil wuduk sempurna. Mula-mula balik. Ya, saya tahu memang ni rumit sikit. Dia ambil wuduk sempurna. Macam sekarang lah. Ambil wuduk sempurna. Wuduk sempurna maknanya apa? Kaki tu tak pakai apa-apa. Boleh? Maknanya dia dah basuh kaki semua. Lepas tu dia pakai stokin. Lepas dia dah pakai stokin, terbatal wuduk. Terkentut ke apa ke, tak kisahlah. Dia ambil wuduk. Bila sampai kat kaki, disapu saja. Okey. Lepas dia dah sapu, dia nak tanggal stokin tu. Apa juga sebab? Boleh? Boleh. Bila dia tanggalkan stokin tu, terbatal wuduk tak? Tak batal. Okey. Tak terbatal. Dia dah tanggal stokin tu, wuduk ni tak terbatal. Dia nak solat ni, tapi dia nak pakai balik. Okey, afwan. Okey, ni. Dia dalam keadaan berwuduk. Dia dah sapu dan dia dah tanggal stokin dia. Okey. Lepas tu dia solat. Okey. Lepas dia dah solat, okey, dia nak pakai balik stokin tu. Dia berada dalam keadaan wuduk atau tidak? Wuduk. Di situ tak ada masalah. Dia pakai balik stokin tu, dia dalam keadaan wuduk. Walaupun wuduk yang kedua tadi dia sapu je. Dia faham Tapi dia berada dalam keadaan wuduk. Di situ tak ada masalah. Walaupun dia pakai semula untuk nak sapu, tak ada masalah. Boleh? Boleh insyaAllah. Tetapi kalau ketika dia dah tanggal wuduk tadi, tanggal stokin dia, lepas tu dia solat. Lepas dia dah solat, dia pakai stokin tak? Tak pakai. Boleh ikut, boleh follow. Dia tak pakai. Tapi lepas dia solat, terbatal. Terbatal. Dia nak pakai stokin dia balik. Boleh? Tak boleh. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, batal tak boleh. Let's say then you go back and wudu again, then you wear your stocking again. Sekali lagi, slow sikit. Sekali lagi. So, okay. Tak ada slow, sekali balik. Sekali balik. Okay, so lepas solat, then your wudu terbatal, then you... Lepas solat, wudu terbatal. Pakai stocking ke tidak ni? Tak. Let's say tak, then you renew your wudu, then you pakai sikit, pelan-pelan. Nanti bukan saya pening, semua pening. Sekejap. Dia solat tak pakai stokin. Tak pakai stokin. Okey, lepas tu? Then lepas tu batal wudu. Lepas tu terbatal. Okey. Batal. Then you go back to do the wudu again. Okey. So renew the wudu, then you put back the stocking. Okey. Balik semula lah. Tak ada masalah. Reset again. Tak ada masalah. Maknanya dia reset balik lah. So you can reset all the times. Boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau kita lepas wuduk pakai stokin, basah kaki tu tak selesa. Menyapu di atas khuf. The floor. Sebab tu saya kata boleh pakai kasut je. Saya tahu masalah tu. Sebab tu saya kata antara kelonggaran yang diberikan oleh syarak, boleh pakai kasut saja. Tak ada masalah. Tak ada perlu untuk nak tanggalkan kasut. Bahkan kalau nak cerita, nak bagi tip, tak nak tanggal stokin tapi tempat ambil wuduk tu basah, pakai slipper ke apa, tak ada masalah. Kerana yang perlu disapu adalah bahagian atas je. Maknanya tak ada perlu nak tanggal dengan slipper tu pun. Boleh insyaAllah. Ya. 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 Kalau kita mandi menggunakan mandi waktu, adakah kita pulang? Sekali lagi. Kita dah mandi. Dalam mandi dia pegang apa kan? Adakah kita ambil lepas mandi?
Apabila kita cerita tentang menyentuh kemaluan, ya, ada perincian. Kita tadi sebut apa? Bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu selagi mana tidak ada syahwat. Itu dari segi batal atau tak batal. Adapun dari sudut, kalau menyentuh kemaluan dianjurkan atau tidak untuk kita berwudu walaupun tanpa syahwat, jawapannya ya, dianjurkan. Maknanya disunatkan untuk mengambil wudu walaupun kita menyentuh kemaluan tadi tanpa syahwat. Disunatkan. Jadi bezakan tu. Dari sudut batal, tak terbatal. Dari sudut wajib ambil wudu, tak wajib, kerana kita sentuh tanpa syahwat. Tetapi adakah dianjurkan? Ya, di situ perincian dia. Ya, dianjurkan. Maka kalau kita mandi wajib, ya, kalau ikut sunnahnya ni, mandi wajib, kita disunatkan untuk membasuh tangan kita dulu 3 kali, ya. Lepas tu kita membasuh anggota wuduk kita, kecuali kedua kaki. Basuh, ambil wuduk macam biasa. Macam biasa. Kita tak mandi lagi ni. Ambil wuduk macam biasa, tapi kecuali kaki. Kaki nanti. Lepas tu kita basuh bahagian kanan kita, ya, daripada atas ke bawah, basuh anggota bahagian kanan kita. Lepas tu bahagian kiri kita, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Akhirnya baru kita basuh kedua kaki kita. Kalau kita lihat cara wuduk, ya, cara sunnah kita mandi wajib, kita akan mendapati sebenarnya dia menggabungkan antara wuduk dan mandi sebenarnya. Nampak? Itu cara Nabi SAW mandi wajib. Cuma kita kata cara ni sunnah atau sunat dalam bahasa Melayu kita. Dianjurkan, bukan wajib. Dengan erti kata kalau orang tu nak mandi tanpa cara tadi, dia nak all in one, semua sekaligus, atau dia nak broom sekali masuk dalam sungai ataupun swimming pool ke apa, tak ada masalah, ya. Tapi dia tidak mengamalkan cara sunnahnya, tapi mandi wajibnya sah, ya. Pun begitu kalau dia mandi sekaligus, all in one, sekali jurus, semua kena, sah tak mandi wajib dia? Sah. Dan adakah dia terangkat hadas besar dan kecilnya? Ya. Maknanya dia tak perlu nak ambil wuduk, ya. Cuma dalam proses, kalau dia ambil dengan mandi wajib, sama ada mengikut cara sunnah ataupun tidak, selepas itu kalau dia tersentuh kemaluan dia, terbatal atau tidak mandinya? Mandi memang tak terbatal, tapi terbatal atau tidak wuduknya, kerana mandi wajib dia akan mengangkat hadas yang besar dan kecil, kan, ya. Terbatal tak wuduknya? Kerana dengan mandi tadi dia dianggap sudah berwuduk, ya. Tidak terbatal, tetapi dianjurkan, disunatkan untuk mengambil wuduk, ya, selepas dia dah mandi. Bukan kenapa, tapi kerana dia tersentuh tadi, disunatkan. Kalau dia tak ambil, dia tak nak wuduk pun tak ada masalah. InsyaAllah terjawab. Sebenarnya ada beberapa permasalahan saya nak sebut, tapi rasanya masa dah suntuk. Tapi tak apalah, silakan. Berkenaan dengan menyentuh wanita pula, kalau kita pergi haji tu, kalau kita dengan orang ramai, kita tak nak isteri bilang dia, bahkan kita tak kita pimpin tangan kita keliling baca-baca, kita pimpin tangan dia tanpa alas. Itulah tidak. Bila dalam soalan tadi, hujung soalan tu sebenarnya dia sedikit sebanyak dia mencacatkan soalan tu. Tanpa alas tadi tu, ya. Kita nak pegang isteri kita, tak ada perlu untuk nak pakai alas, tak ada alas. Sebab kita dah tahu, ya, dia tidak membatalkan wuduk, ya. Jadi soal tanpa alas ataupun ada alas tidak sepatutnya timbul, ya, kerana dia tidak membatalkan wuduk. Adapun soal boleh tak kita sambil tawaf kita memegang tangan isteri kita, ya, secara prinsipnya, hukumnya harus isteri kita. Harus maknanya boleh. Nak buat boleh, nak buat boleh, tak nak buat pun suka hati, ya. Tapi kita nak kata boleh jadi wajib. Boleh jadi memegang tangan isteri kita ketika tawaf wajib,
Ya, kalau kita khawatir dia kena tolak lah. Jadi wajib. Ya. Apa pun tak ada masalah. Ya, nak pegang isteri. Tak ada timbul soal terbatal wuduk ataupun tidak. Ya. Satu tak ada tadi Ustaz ada sebut Wahabi Ustaz ya. Kadang saya kira apa makna Wahabi kan. Ustaz bila Aduh, ini dah kena buka kuliah baru ni. Ya. Secara ringkas lah, dia Wahabi adalah satu istilah, ya, yang nak ringkaskan pun tak macam mana nak ringkas. Kesimpulan dia lah, ya, adalah satu istilah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam, daripada orang kafir sehinggalah kepada orang Syiah, dan sehinggalah kepada orang-orang Islam di kalangan masyarakat Islam yang tidak memahami sunnah, atau lebih parah lagi, yang membenci sunnah Nabi SAW. Ini istilah yang mereka gunakan. Daripada orang kafir, kalau buka media masa orang barat, orang kafir Amerika, Europe, mereka menggunakan istilah Wahabi. Kalau kita lihat orang Syiah, memang orang Syiah sangat, bahkan boleh kita kata mereka lah pelopor, mereka lah yang mengangkat istilah Wahabi ni, ya. Tapi duka citanya juga istilah ini digunakan oleh masyarakat Islam di keliling kita, oleh mereka yang tidak memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau lebih parah lagi, yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atas pandangan mereka lah, ya. Mereka ada pemahaman dan pemikiran mereka lah terhadap sunnah Nabi kita ni. Mungkin mereka boleh jadi tidak terus terang mengatakan ini sunnah Nabi, bahkan boleh jadi mereka mengingkarinya. Mereka kata ini bukan sunnah, ya. Maka bila mereka mengingkari perbuatan kita berdasarkan sunnah, mereka kata ini bukan sunnah dan kamu pula Wahabi, gitu, ya. Jadi ini menjadi istilah yang mereka gunakan, yang mereka tunggang di atasnya, ya, untuk, ya, menjauhkan masyarakat daripada menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hakikatnya perkataan Wahabi itu disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dahulu di Teluk Arab, ya, pada hari ini Arab Saudi, 200-300 tahun yang lepas. Apa pun kita kata, kadang-kadang tak semestinya kita nak kena kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk kita menjadi di kalangan orang sunnah, ya. Apa yang pasti kita kena kenal penghulu sunnah itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghayati sunnahnya, ya. Tapi apa pun bila kita nak menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi kita tak kenal pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi akhirnya kita dilemparkan dengan tuduhan yang sama ke Wahabi. Akhirnya kita tanya siapa tu Wahabi, kita tanya mereka pun tak tahu juga. Ya, itu satu masalah lah. Baik, saya ingat kita rehat sebentar sebelum kita masuk kuliah yang dalam hospital kita masuk pasien kan. Kita dah ada wuduk kan. Tapi dalam masa ada wuduk tu nurse datang. Macam pasien tukar dia punya bandage kan. Tersentuh kan. Macam mana tu? Tersentuh mana? Tak, itu tak timbul masalah sentuh mana. Sentuh tangan ke sentuh mana, tak timbul. Tidak ada masalah, ya. Barangkali itu satu keperluan, ya. Dari segi wuduk tak terbatal, cuma dari segi halal haram bergantung. Kalau dia terpaksa sentuh, ya, pada bahagian itu sahaja, maka di situ tak ada masalah. Masalah ni kalau dia tangan dia sampai menyentuh tempat yang, ya, kepala ke apa, lukanya kat kaki, pegang kat kepala buat apa? Ya, kan? Luka kat tangan tapi pegang kaki buat apa? Di situ jadi halal haramnya. Ya, bezakan antara halal haram dan membatalkan wuduk atau tidak. Maka secara prinsipnya tidak membatalkan wuduk. Dalam stroke kan, nak ambil wuduk kita ambilkan dia, tapi kita nak check lagi perempuan dia ada kencing ke tak kencing. Kalau kita rasa ada keperluan, kita cek. Tapi kalau sekarang was-was, baru tukar tadi, ya, tadi dah tukar dah, sekarang nak ambil wuduk, kalau kita yakin masih lagi dia, ya, tidak ada buang air, maka tidak ada perlu, ya.
Kalau sekat was-was je, dia keluar ke tidak, nak check juga. Itu masalah lah. Sikit-sikit nak kena check lah.